Macam biasalah, hati ni cakap pusing tepi tu. Bila aku pusing tepi, aku nampak dekat atas batu tu ikan duyung. Wih. Okay. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Okay. Cerita ni tak seram tapi boleh bagi penyiaran kat korang semualah. Okay. Aku memang manusia yang hijab dia terbuka, so aku boleh tengok dia orang ni. Cerita ni masih berlaku masa aku pergi Sungai Ciling. Okay, aku bagi tahu tempat tu Sungai Ciling. Masa time tu nak pergi camping. Agak 2015, 2014 macam tu lah. Pergi dengan member. Dalam member kita orang tu ada 3 lelaki tapi 4 orang perempuan ke 5 orang perempuan, lupa dah. Masa kita orang pergi, tak ada apa lah, semua huyah macam biasa lah budak-budak melepak apa semua kan. Kita orang pergi masuk hutan. So kita orang pergi nak tidur kat Sungai Ciling tu malam tu, because the next morning kita orang nak naik ke atas ke air terjun dia. Sampai situ round pukul 3 lebih macam tu lah. So tak ramai orang sangat masa hari tu. Kita orang sampai, lepas tu kita orang check in apa semua. Lepas tu kita pergi sewa kemah. Dekat Sungai Ciling ada sungai kemah dulu sekarang tak pasti. So kita orang pacak kemah apa semua. Macam biasa kita makan-makan BBQ apa semua. And then malam tu kita orang, sebab tak ramai orang, so kita orang buat unggun api. Lepas tu kita orang buka speaker. Okay, yang this part korang jangan follow sebab dalam hutan jangan kacau dia orang. Itulah maksudnya, kita duduk dalam tempat orang, janganlah kita berbising apa semua tu, tak boleh. Benda tu memang tak boleh. Bila kita duduk kat situ, kita buka unggun api. Tiba-tiba malam masa ni dalam pukul 8, 9 macam tu, ada 2 orang ni sampai hari ni pun tak pasti dia manusia ke tak. Memang tak pasti. Sebabnya dia datang dengan anak dia 2 orang. Dia orang datang, dia orang tak pacak kemah. Dia orang datang duduk kat bawah pokok buluh kat hujung dekat sungai ada sini. Lepas tu dia tak bercakap dengan kita orang, tak tegur kita orang, tak apa pun tak. So dia orang duduk 2 orang kat situ. Lepas tu dia orang buka unggun api. Tapi bapak dia ni, anak dia tu anak lelaki, bapak dia ni ajar anak dia ni cara macam survivor tau, cara macam hidup kat dalam hutan yang sebenar. So macam dia potong kayu api, lepas tu dia buka macam ni. Tak pasti dia orang bawa makan ke apa, tapi ada bawa makanan lah bila dia orang masak kan. Dia orang datang, lepas tu duduk. Lepas tu diorang buat kerja diorang dekat hujung bagi kita orang. Malam yang lepak kat situ cuma kita orang dengan diorang. Kita orang sewa 3 kemah, dia tak datang dengan kemah. And then malam tu kita orang dah lepas menyanyi-nyanyi lah apa semua lah, bergelak ketawa semua. Around pukul 12 macam tu, mata mengantuk gila. Aku seorang je mengantuk, sumpah mengantuk gila. Masuk dalam kemah. Try nak tidur lah. Masa time tu sebelum hujan. Dah duduk, masuk tidur, lepas tu dah eja-eja bantal apa semua. Abang nak tutup mata macam ni kan, halfway nak tidur dah. Halfway nak tutup mata tu, ada satu pakcik, gambaran je tau, dia macam masuk dalam mimpi tapi dia halfway je. So dia, pakcik tu dia bawa tongkat satu, dia janggut dia panjang, dia pakai baju putih semua. Dia macam hulurkan tangan macam tu, dia macam ikut dia cakap macam tu. Lepas tu macam bangun macam tu, kenapa pula kan? Takut lah macam tu kan. Lepas tu bangun. Lepas tu fikir, tak adalah kot maybe mainan tidur sebab kita dalam hutan kan. Lepas tu nak try tidur sekali lagi. 3 kali tidur, 3 kali jumpa nampak pakcik tu. Dia orang semua kat luar tau. Dia orang semua tengah dekat unggun api tu lagi lah. Macam aku mengantuk sangat, tak boleh tahan dah. So masuk tidur 3 kali tu lah. Lepas tu ada member tu masuk dalam kemah sekali. Masa kali ketiga sebelum tidur, dia masuk dalam tu, dia duduk kat sebelah. Lepas tu kan kita jaga dia. Kau kenapa? Dia cakap apa? Tak ada apa-apa lah. Dia cakap mesti ada apa-apa. Sebab dia tahu aku boleh nampak benda tu. Lepas tu cakap tak ada lah, tak ada apa-apa je. And then tak apalah, kita orang pun duduk kat luar. Tidur sampai pukul 4 pagi. Sampai pukul 4 pagi macam tu, kita orang lepak sampai dah semua orang memang dah betul-betul mengantuk. Masuk dan tidur. Okay, malam tu hujan lebat gila punya. Sampai kemah masuk air. Lepas hujan tu dah reda, kita orang keluar. Abang yang duduk dekat hujung tu, dia dah tak ada. Lepas tu semua orang macam, mana abang tu pergi kan? Lepas itu, yang peliknya adalah dia punya bekas yang kan dia buat unggun api kan. Semua tak ada. Arwah mak aku memang selalu pernah pesan, kalau kita dalam tidur ada benda-benda macam ni, so jangan ikut. So kita bangun, kita force untuk bangun, jangan ikut dia. So might be kita tak balik lagi dah. Lagipun kita dalam hutan dah, sebab Sungai Ciling tu memang betul hutan, like literally hutan betul. And then sampai pukul 7 kita orang bangun, kita orang pack kemah, kita tak pack lagi. Kita orang macam bawa bag kita orang semua, kita orang naik ke atas ke air terjun lah. So on the way nak naik ke air terjun tu, okay, macam aku panggil wifi tau. Untuk benda sensing diorang ni aku panggil wifi. So boleh on and off. Okay, boleh on and off. So aku belajar benda tu lah. So dia boleh on and off. Tapi hari tu memang tak terfikir langsung nak switch on wifi tu, nak connect dengan diorang tu, tak ada. So kita macam just happy-happy. Walaupun malam semalam tu ada pengalaman. Malam tu ada pengalaman yang macam agak pelik. Tapi memang just act macam normal. Dekat hutan buluh tu aku nampak satu makhluk
dia tinggi. Siang kan ni memang siang. Literally pukul 7 ke 8, 9 pagi macam tu. Benda ni, makhluk tu dia bentuk dia macam segitiga tau. Dia duduk kat hutan buluh, dia ada mata je. Lepas itu mulut tak ada. Dia macam bila kita lalu kan, dia tengok macam tu je. Dia tak bergerak lah. Tapi dia macam tengok je. Macam siapa yang lalu dia tengok. Siapa yang lalu dia tengok macam tu. So aku macam nampak Mata dia. Mata je. Tapi sebab dia ada macam shape yang macam camouflage dekat buluh tu tau. So dia macam nampak macam tengok dia. Lepas tu macam ni tak boleh jadi. Lepas ni sungai ke-3 macam tu, dia ada macam batu-batu tau. Kita nak seberang sungai tu, kau kena pegang tali. Semasa pegang tali tu, aku orang pertama pegang tali. Aku macam biasalah, hati ni cakap pusing tepi tu. Bila aku pusing tepi, aku nampak dekat atas batu tu ikan duyung. Okay. Yang ni benda dalam hidup aku ni selama aku pernah tengok makhluk-makhluk Tuhan yang lain ni, ini first time aku tengok ikan duyung. Tapi dia bukan bentuk macam cerita tu lah, macam apa shape macam manusia tu. Dia tahu tak macam air yang mengalir, tapi kita boleh nampak shape dia. Tapi dia macam air yang mengalir tapi duduk di atas batu. Tapi bentuk dia tu duyung. Dia ada rambut semua, lepas tu badan dia setengah macam ni, lepas tu sisik dia tu. Kan sisik kalau tengok cerita ikan duyung dia ada sisik kan. Sisik dia tu macam air yang mengalir semua. Ya. Sangat cantik. Masa tu aku tengah pegang tali ni, aku tengok macam tu kan. Tengok je. Macam terpesona tau dengan keadaan. Tengok real life ikan duyung. Suncu aku cakap orang cantik gila. Macam bayangkan kita nampak macam air mengalir tapi cantik. Aku kan stop kan tengok dia kan. Lepas tu terus kawan-kawan dia yang lain muncul di atas batu yang lain. Sebab situ ada banyak batu. So setiap batu tu ada. Oh, maksudnya bukan seorang lah. Bukan seekor lah. Bukan seekor. Banyak. Memang lama kat situ sampai member je. Jalan lah weh. Cepat lah. Air tengah deras kan. Sebab air dia deras lah. Kita kena pegang laju. Tapi kita macam stuck tau. Macam stuck tengok ikan duyung. Faham tak? Sepanjang perjalanan tu, sebab dia orang memang dalam hutan. So most of the time kalau kita masuk hutan, mereka ni bukan shape macam kita. Dia tak shape manusia. Dan lepas itu sampailah ke atas, ke air terjun. Dia orang semua terjun. Macam ada satu batu besar, semua orang akan terjun masuk dalam air tu lah. So aku tak berani, benda tinggi-tinggi aku memang gayat. Tapi dia cakap, jom lah. Sayang kau tak pergi sebab sekali bukan cara nak datang selalu kan. So aku macam beranikan diri terjun. Bila aku terjun daripada air tu sampai ke terjun, macam ada benda tarik kaki aku tu, so masuk di dalam lah. Faham tak? Lepas tu aku terus kuat-kuat capai tu. Itu lepas aku jam tu adalah last time aku jam. Selama ni, lepas ni aku tak akan jam lagi dalam air terjun. Because benda tu macam satu fobia lah. Sebab benda tu betul-betul macam dia hold kaki, tarik macam tu. Faham tak? So ini bukanlah macam arus air yang menolak, bukan? Bukan. Rasa orang pegang tangan. Lepas jam tu, aku macam dah duduk tepi lah. Tak nak buat apa-apa lagi dah. Sebab rasa macam this is something wrong lah. Tak mungkin boleh buat lagi benda tu kan. Pada turun tepi, lepas tu kita orang sampai ke bawah balik, turun bawah balik, nampak lagi yang the square thing tu, yang manusia, benda yang duduk kat buluh tu, masih ada kat situ. Dia memang static kat situ tau. Dia memang duduk kat situ tanpa buat apa-apa. Dia just macam stand, tapi dia square tau. Lepas tu mata dia je yang bergerak. Dia tengok-tengok macam tu. Tapi dalam masa gerak balik tu, member tanyalah macam, actually apa yang sebenarnya, kenapa kau tak boleh tidur semalam apa semua? Apa yang berlaku? Lepas tu cakap dengan dia, tak tahulah, ada pakcik tu, dia macam hulur tangan kat aku lah, dia cakap macam tu. Dia macam nak ajak aku pergi somewhere. Lepas tu kau tak nak pergi, kau gila cakap ni. Kalau kau pergi, aku tak balik, nanti aku korang nak balik macam mana? Cakap macam tu. Itu last lah pergi Sungai Cuiling. Tapi best, experience dia tu best. Cuma pakcik tu lah tak faham lah kenapa. Dia tak faham, serius tak faham. Sampai sekarang tak tahu siapa dia. Tapi dia sangat bersih tau. Dia macam orang yang warak tau. Maybe salah kita orang lah, sebab kita orang bersukaria di dalam hutan. Masa time tu tak terfikir banyak tentang benda ni semualah. Kita orang just nak have fun. Aku share ni sebab tak nak bagi korang semua ni yang ada ni, 175 orang ni, lakukan benda yang sama. So kita kena respect dia orang. Kita tahu dalam dunia ni bukan kita je ada. Ada orang lain yang kita tak nampak tapi dia orang ada. Temui kami setiap Jumaat dan Sabtu 11:30 malam hanya di Bilik Gelap Official.